Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera yang dihormati Dr. Nurjila dan seterusnya. Rakan-rakan yang dikasihi, baiklah. Hari ini kami akan membentangkan tentang dua tajuk, iaitu pertama tentang firma monopoli yang kami telah pilih, iaitu firma monopoli Tenaga Nasional Berhad ataupun TNB. Dan yang kedua, bagi menjawab soalan yang kedua adalah kami telah memilih sektor pelancongan yang terjejas akibat penularan wabak COVID-19. Baiklah, apa itu monopoli? Monopoli ini merupakan perkara ataupun perkataan yang membawa maksud sesuatu firma atau sektor menguasai sesuatu pasaran tanpa persaingan hampir dan hanya dia yang mengeluarkan output yang sama, yang mana syarikat lain tidak mampu mengeluarkan output. Oleh itu, kami telah memilih TNB, Tenaga Nasional Berhad, sebagai firma monopoli yang kami akan bincangkan beserta dengan ciri-ciri yang melayakkan dia digelar sebagai firma monopoli. Oleh itu, kita akan lihat sedikit latar belakang tentang Tenaga Nasional Berhad ni. Telah ditubuhkan sebelum lagi Malaysia mendapat nama Malaysia, ataupun sebelum lagi Malaysia mendapat kemerdekaan. TNB, Tenaga Nasional Berhad ni telah ditubuhkan dengan nama Lembaga Listrik Negara dan sebagainya lagi. Akhirnya berkembang dan menjadi Tenaga Nasional Berhad ataupun singkatannya adalah TNB. TNB ni menjalankan tugas sebagai penjana tenaga elektrik kepada keseluruhan rakyat di negara Malaysia, khususnya di Semenanjung Malaysia. Baiklah, kita akan memasuki ciri-ciri yang pertama, iaitu adalah hanya satu firma di pasaran. Seperti yang saya jelaskan sebentar tadi, kita kena sedia maklum bahawasanya hampir 70 tahun TNB bertapak di negara Malaysia dan membekalkan tenaga elektrik, dan satu-satunya pembekal tenaga elektrik yang terbesar di negara Malaysia, iaitu TNB. Dan dia hanyalah satu firma dan tidak ada pesaing yang berhampiran dengan dia. Yang kedua adalah keluaran tiada pengganti hampir. Maksudnya di sini, seperti yang dijelaskan, Tenaga Nasional Berhad ni adalah satu syarikat ataupun firma yang membekalkan tenaga elektrik, dan tidak ada syarikat lain yang mampu membekalkan tenaga elektrik secara mega seperti mana, ataupun besar, dalam kapasiti yang besar seperti mana yang telah dilakukan oleh TNB. Dan kita dapat lihat, walaupun mungkin sekarang panel-panel solar telah dibina dan pelbagai lagi lah institusi swasta yang telah mula mampu membekalkan tenaga sendiri. Dan sebagai contoh, hatta kita tidak memiliki elektrik pun, kita turut memiliki tenaga lain seperti lilin dan sebagainya, namun ianya tidak mencukupi untuk menampung keperluan penduduk di negara ini dan tidak mungkin mampu untuk menghidupkan televisyen dan sebagainya lagi. Oleh itu, kami dapat tahu bahawasanya melalui ciri ini, TNB layak digelar sebagai salah satu firma monopoli di negara Malaysia kerana tiada pengganti hampir. Seterusnya, saya menyerahkan pembentangan kepada pembentangan kedua. Terima kasih kepada Syukri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Izzat bin Ismail, nombor matrik 277180. Saya akan meneruskan pembentangan dengan ciri seterusnya firma monopoli. Ciri seterusnya firma monopoli ialah firma sebagai penentu harga. Firma monopoli merupakan penjual tunggal atau firma tunggal dengan mengeluarkan keluaran atau barang yang tidak mempunyai pengganti hampir. Ciri ini membolehkan firma mempunyai kuasa monopoli, iaitu firma dapat mempengaruhi tingkat harga barang keluarannya. Sebagai contoh ialah syarikat Tenaga Nasional Berhad yang merupakan syarikat pembekal tenaga elektrik terbesar di Malaysia, dan ianya tidak mempunyai pesaing terdekat. Hal ini membolehkan syarikat Tenaga Nasional ini menjadi syarikat monopoli. Kuasa monopoli ini ditunjukkan oleh keluk permintaan yang mencurun ke bawah dari kiri ke kanan, dengan firma berupaya mengawal tingkat harga keluarannya melalui kawalan tingkat keluaran yang dihasilkan. Ciri keempat firma monopoli ialah firma tidak melakukan persaingan muka harga. Oleh sebab firma monopoli seperti syarikat Tenaga Nasional Berhad mengeluarkan output yang tidak mempunyai pengganti hampir, maka firma tidak perlu menjalankan persaingan bukan harga seperti periklanan untuk meningkatkan hasil jualan. Hal ini kerana sumber tenaga elektrik merupakan satu keperluan asas bagi setiap isi rumah di dalam negara Malaysia. Iklan merupakan ciri yang penting dalam memasarkan produk bagi pasaran lain, namun tidak bagi pasaran monopoli.
Pemonopoli mungkin menjalankan kegiatan periklanan, akan tetapi kegiatan ini bergantung bagi jenis keluaran yang dihasilkan dan untuk memelihara hubungan baik dengan pelanggan. Ciri terakhir pasaran monopoli ialah tiada kebebasan keluar masuk firma dalam industri monopoli. Dalam industri monopoli, kebebasan keluar masuk firma tidak mungkin berlaku akibat dari sekatan yang dikenakan yang menghalang firma baru dari memasuki pasaran. Halangan ini termasuklah perlindungan undang-undang, pemilikan faktor, pengeluaran tertentu dan keperluan teknologi yang tinggi. Dengan adanya halangan sedemikian, kuasa monopoli dapat dikekalkan. Hal ini juga akan menyebabkan firma monopoli seperti syarikat tenaga nasional berhad yang membekalkan tenaga elektrik sentiasa memperolehi untung lebih normal dalam jangka masa panjang. Firma monopoli juga sukar untuk keluar dari pasaran jika mengalami kerugian, terutamanya monopoli kerajaan seperti syarikat tenaga nasional berhad yang membekalkan kemudahan asas seperti bekalan elektrik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Okey, baiklah, saya akan meneruskan perbincangan ini pada tajuk yang kedua, iaitu makroekonomi. Kami memilih topik sektor pelancongan terjejas teruk akibat COVID-19. Kita masuk kepada definisi makroekonomi. Apa itu makroekonomi? Makroekonomi adalah bermaksud besar. Makroekonomi juga adalah cabang ekonomi yang mengkaji tingkah laku, struktur dan kapasiti agregat besar di peringkat nasional atau wilayah seperti pertumbuhan ekonomi, kadar pekerjaan dan pengangguran, inflasi dan lain-lain. Memandangkan kita berada dalam era COVID-19, contoh yang paling mudah untuk kita memahami mikro dan makroekonomi adalah apa yang dilakukan oleh kerajaan sewaktu berlakunya Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Oleh itu, ketika itu kerajaan telah mengambil keputusan untuk memberikan bantuan kewangan dan moratorium kepada rakyat dengan memberi bantuan kewangan dan sebagainya. Makroekonomi ini adalah sangat penting untuk menentukan antara sebab berlakunya peningkatan ekonomi dalam sebuah negara dan untuk menentukan sebab ekonomi di dalam sebuah negara ini mulai perlahan. Tambahan pula disebabkan virus ini adalah sektor pelancongan ini merupakan antara salah satu sektor yang terjejas. Seterusnya adalah antara matlamat makroekonomi ialah untuk menjadi penanda aras dalam sebuah negara itu sama ada kita ingin melihat sama ada sebuah negara itu ekonomi membangun ataupun tidak. Selain itu ialah untuk mengawal pertumbuhan sesebuah negara dengan melaksanakan beberapa dasar jika berlakunya inflasi seperti melaksanakan dasar fiskal mengembang dan dasar kewangan mengembang. Antara kesan ke atas kestabilan harga semasa wabak COVID ialah apa yang kita dapat lihat, sektor pelancongan ini terjejas teruk apabila mencatatkan penurunan kemasukan pelancong sebanyak 8.34% berbanding pada tahun sebelumnya. Hal ini kerana sektor pelancongan ini seperti merangkumi sektor pengangkutan, perhotelan dan agensi pelancongan, restoran termasuk perniagaan terjejas akibat COVID-19 dan ia memberikan impak yang sangat besar dalam seluruh ekosistem perniagaan tersebut. Hal ini kerana penularan wabak ini telah memberi kesan yang agak besar kerana tidak dapat menerima kemasukan pelancong akibat daripada COVID-19 ini. Kesan daripada COVID-19 ini juga adalah menyebabkan kestabilan harga ini tidak stabil dan tidak tetap. Selain itu, ada juga para pekerja yang terpaksa diberhentikan kerana majikan tidak sanggup dan tidak mampu untuk membayar gaji disebabkan tiada duit masuk daripada hasil pelancongan. Oleh itu, segala perancangan pelancongan dan pergerakan terpaksa dibatalkan kerana kita tidak dapat merentas daerah ataupun negeri untuk melakukan sebarang aktiviti pelancongan. Sekian, terima kasih. Guna tenaga penuh didefinisikan sebagai penggunaan tenaga buruh yang bekerja sepenuh masa dalam pelbagai kegiatan ekonomi termasuklah sektor pendidikan, sektor perkilangan. Jadi sebuah kerajaan ini perlu mencapai tingkat guna tenaga penuh bagi mengelakkan jumlah pengangguran meningkat di dalam negara kerana ia merupakan salah satu matlamat makroekonomi. Selain itu, ia juga sangat penting kerana jumlah pengangguran mainkan peranan yang sangat penting dalam menentukan tahap keberkesanan pentadbiran negara dan juga dalam menentukan peningkatan kadar KDNK di dalam negara. Antara kepentingan yang utama dalam mencapai tingkat guna tenaga penuh ialah dalam membaiki dan memperkembangkan pasaran buruh di Malaysia.
Secara umumnya, seiring dengan kemajuan ekonomi di Malaysia akan mempengaruhi keperluan buruh berkaitan dengan perkembangan teknologi yang semakin rancak. Namun begitu, pasaran buruh di Malaysia perlu dititik beratkan oleh pihak kerajaan bagi seimbangkan ekonomi. Hal ini telah membuktikan bahawa betapa pentingnya guna tenaga buruh dalam pelbagai sektor bagi mengelakkan pengangguran yang akan menjejaskan pasaran buruh di dalam negara. Seterusnya, kembali kepada inti perbincangan ini iaitu kesan ke atas tingkat guna tenaga penuh semasa wabak COVID-19 yang melanda Malaysia kerana telah memberi impak yang sangat besar ke atas pelbagai sektor seperti sektor politik, sektor pendidikan, sektor kesihatan termasuklah sektor pelancongan. Kita dapat melihat sendiri situasi sekarang menunjukkan Provinsi Perniagaan terpaksa mengambil keputusan untuk menutup perniagaan mereka kerana tidak mendapat keuntungan dan tidak dapat membuat pusingan modal. Walaupun terdapat sektor-sektor tertentu masih boleh beroperasi tetapi masih tidak dapat menampung kos operasi seperti sebelum wabak COVID-19 melanda negara Malaysia. Sebagai contoh, di dalam sektor pelancongan, mereka mendapat kerugian yang amat besar kerana Perintah Kawalan Pergerakan yang telah dijalankan. Selain itu, terdapat banyak pekerja yang dilema dalam mencari pekerjaan lain selepas diberhentikan yang pada akhirnya berakhir dengan menganggur. Hal ini dibuktikan lagi dengan penyidikan yang telah dilakukan oleh sebuah firma penyidikan pasaran. Ia mendebati bahawa kebimbangan terhadap individu yang mengalami masalah pengangguran meningkat kepada 40% iaitu pada jumlah yang amat tertinggi. Impak COVID ini bukan sahaja memberi kesan buruk kepada rakyat Malaysia sehingga meningkatkan masalah pengangguran, malah turut memberi kesan ke atas sektor-sektor lain. Malah, jika pengangguran semakin meningkat, agak sukar untuk merancangkan sektor-sektor penting di dalam negara. Tambahan pula, pada tahun 2020, ekonomi Malaysia mengalami pengucupan yang sangat rendah iaitu sebanyak 27% selepas pihak kerajaan memberi kebenaran pembukaan semula sektor ekonomi akibat wabak COVID-19. Hal ini sangat berbeza dengan keadaan ekonomi sebelum COVID melanda dunia. Pada akhirnya, matlamat makroekonomi dalam mencapai tingkat guna tenaga penuh tidak dapat direalisasikan kerana pengangguran dalam kalangan rakyat semakin meningkat dari hari ke hari akibat wabak COVID-19 ini. Perkembangan ekonomi merupakan proses di mana ekonomi dan kualiti hidup rakyat wilayah semakin diperbaiki dan meningkat. Pandemik COVID-19 telah mengubah ekonomi Malaysia dan memberi kesan kepada beberapa sektor, khususnya sektor pelancongan. Menurut Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya (MOTEK) yang diterajui oleh Datuk Mohammadin Ketapi, terdapat seramai 20.1 juta pelancong antarabangsa yang berkunjung ke Malaysia sepanjang tahun 2019. Pandemik COVID-19 ini telah menyebabkan kadar pendapatan negara dalam sektor pelancongan semakin menyusut sebanyak 85.3% apabila hanya meraih 12.69 bilion pada tahun 2020 berbanding 86.14 bilion yang dicetakkan pada tahun 2019. Selain itu juga, pandemik COVID-19 yang semakin terus menunjukkan kadar jangkitan telah menyebabkan jurang pendapatan antara golongan kaya dan miskin semakin melebar. Hal ini kerana menurut Persatuan Hotel Malaysia MHA, pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP pada Mac 2020 telah menyebabkan 90 buah hotel menutup operasi secara kekal atau sementara akibat daripada COVID-19. Hal ini menyebabkan lebih 12,000 pekerja telah diberhentikan kerja dan menyebabkan jurang pendapatan semakin melebar. Selain itu, artikel yang dipilih ialah sektor pelancongan negara kerugian sebanyak RM45 bilion akibat COVID-19. Artikel ini dipilih kerana trend semasa yang terjadi di Malaysia mengakibatkan berlaku masalah kebadan negara seterusnya menyebabkan negara mengalami kerugian. Kesimpulannya dapat dilihat bahawa kewujudan virus COVID-19 memberi impak yang sangat besar terhadap kerajaan. Oleh itu, rakyat Malaysia dan kerajaan haruslah bersatu agar dapat membasmi virus tersebut. Sekian daripada saya. Terima kasih. Selebihnya boleh didapati dalam laporan kami.